Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya teruskan PDPR pada hari ini 20 Januari 2021. Bab pertama, pengenalan kepada JKT tingkatan 4. Terlebih dahulu saya harap pelajar-pelajar telah merujuk buku teks yang telah saya kongsikan dalam grup WhatsApp dan juga PowerPoint berkenaan dengan pengenalan kepada JKT supaya dapat kita sama-sama belajarlah untuk kuasai bab yang pertama ni. Bab yang pertama ni belum lagi melukis, hanya lakaran. Lakaran nanti kita akan sambung pada PDP bersemuka. Saya teruskan dengan slide yang berikutnya. Pengenalan kepada JKT. JKT ini merupakan grafik komunikasi teknikal. Pada zaman dahulu pun telah berlaku komunikasi sebelum wujudnya bahasa, iaitu dari segi lukisan ataupun bentuk ataupun simbol. Dalam buku teks tu dia ada sebut huruf hieroglif yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan juga lukisan jam gajah yang dilukis oleh Ibnu Ismail Al-Jazari. Selain daripada itu, kita kena kenal pastilah medium ni maksudnya bentuk berkomunikasi pada zaman dahulu, iaitu lukisan. Siapa-siapa yang jawab lukisan ke, simbol ke, bentuk ke, boleh diterima lah. Di Malaysia juga berlaku komunikasi, iaitu pada buktinya pada dinding-dinding gua dan juga tulisan-tulisan ataupun batu bersurat yang telah kita jumpai. Seterusnya berkenaan dengan perisian komputer yang digunakan untuk menghasilkan lukisan teknikal. Untuk JKT kita akan belajar lukisan terbantu komputer. Perisiannya kita panggil, yang biasa kita guna, AutoCAD. Lebih mudah, lebih senang dan juga lebih terperinci dan juga berkesan. Dan yang paling penting sekali boleh dikongsi. Dua kelebihan menggunakan perisian ni yang saya sebut tadi. Satu, jimatkan masa dan boleh disimpan dalam bentuk soft copy. Dan kalau ada jawapan-jawapan lain boleh diterima lah. Ini adalah cadangan jawapan saja. Selain itu, beberapa institusi ditubuhkan di setiap negara sebenarnya supaya dapat kenal pastilah dan juga bentuk piawai itu selaras. Di peringkat tempatan dan juga 3 di peringkat antarabangsa. Di peringkat tempatan, awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 5 kat situ. Ada Institut Piawaian dan Pendidikan Penulisan Malaysia, SIRIM, dan juga Jabatan Standard Malaysia, JSM. Peringkat antarabangsa biasanya ikut kepada negara. Saya pindahkan muka saya ni. Institut Piawai Kebangsaan Amerika, ANSI, Kepiawaian British, Pertubuhan Kepiawaian Antarabangsa ISO juga digunakan di Malaysia, Kepiawaian Australia, Kepiawaian Jerman dan Kepiawaian Kanada. Jerman tu macam salah je. Tapi tak apalah, semua boleh faham kan. Kepiawaian Jepun tertinggal pula. Seterusnya soalan nombor 5 ni merujuk kepada sistem unjuran dan teknikal. Awak boleh lihat buku teks muka surat 6. Unjuran ni adalah banyak garisan. Kalau satu garisan tu kita tak panggil dia sebagai sistem unjuran. Satu unjuran. Sistem unjuran ni ada 2, satu berpusat dan juga selari. Mana yang banyak garisan tu selari saja, itu unjuran selari. Mana yang menuju ke satu pusat atau 2 pusat atau 3 pusat, itu dipanggil unjuran berpusat. Saya kecilkan gambar lagi sebab mengacau je, tak nampak apa guys. Ini adalah contoh lukisan isometrik, lukisan oblik. Itu adalah contoh unjuran selari dan lukisan perspektif.
Nanti tingkatan 5 awak akan belajar perspektif 1 titik, 2 titik, itu adalah unjuran berpusat. Okey, apakah yang dimaksudkan oleh grafik komunikasi teknikal? Nah, grafik komunikasi teknikal adalah media perhubungan dalam bentuk grafik yang mengandungi maklumat lengkap bagi menyampaikan maklumat yang lebih berkesan. Secara umumnya, semua lukisan di dunia ni sama. Kalau katalah kita lukis simbol kipas, so di Jepun, di Jerman, di Australia, di Pakistan, semua sama. So bila kita lukis satu-satu simbol tu tanpa sebut pun, so biasanya mereka yang dalam bidang kejuruteraan akan tahu maksud simbol tersebut. So bidang kerjaya ada banyak. So dalam buku teks ataupun yang disertakan kat sini ada 4. Awak boleh rujuk buku teks, buku surat tujuh kat situ. Yang pertama, jurutera. Jurutera ni ada pelbagai. Jurutera mekanikal, jurutera elektrik, jurutera kapal terbang, jurutera marine, macam-macam sajalah. Kita boleh search pada bidang-bidang ataupun jurusan-jurusan yang ditawarkan di universiti. Kita lihat ada pelbagai kejuruteraan. Arkitek yang kita tahu bina bangunan. Bina bangunan saja, bangunan, jambatan dan sebagainya itu memerlukan arkitek, kelulusan arkitek. Pelukis plan dan juga pereka bentuk. Dan ada macam-macam lagi. Okay, so asas pengetahuannya dalam bidang yang disebutkan ini adalah pada grafik komunikasi teknikal. Okey, so ini minta lengkapkan saja jenis pekerjaan, menyediakan idea, konsep awal, jemak, kan, mengesahkan lukisan teknikal, ini jurutera. Idea pembinaan, ini semuanya arkitek. Lukisan teknikal, ini pelukis plan. Mereka bentuk model berdasarkan lukisan terperinci, ini mereka bentuk. Ini yang basic sajalah, tapi yang minat boleh teruskan. Okay, kita terus kepada media ataupun peralatan. Seharusnya tahu, so kita tak melukis dekat lantai. So nama kat sini adalah papan lukisan. Papan lukisan ni ada yang terdiri daripada papan, plywood ataupun plastik. Ada juga tempat alas untuk melukis. Yang bawah ni adalah T-square ataupun sekuti, membina garisan ufuk ataupun menegak. Kemudian sesiku set, menghasilkan garisan tegak, condong dan selari. Dan seterusnya jangka lukis. So kita tak guna jangka lukis Boffa set ni, dan harapnya guna jangka lukis yang elok lah, dengan guna jangka lukis ringgit. Membina bulatan, lengkung dan memindah jarak. Ingat tu, memindah jarak. Dan di bawah ni adalah French curve ataupun lengkung Perancis, digunakan untuk melukis garisan lengkung. Okay, PowerPoint ni sebenarnya selari dengan buku. So pelajar nanti kena beli buku sebenarnya untuk mudah. So, kalau tak, kita kena photostat. Photostat sebab latihan semua dalam A3. Hanya sedikit sajalah latihan yang saya bagi dalam A4. So dengan satu buku tu kita akan belajar sehingga akhir tahun. Okey, jenis ataupun grade pensel kita boleh lihat pada muka surat 9 buku teks awak tu. Yang biasa awak guna 2B. So grade pensel kat sini, garisan bertona cerah, garisan binaan, panduan penghurufan, garisan yang memerlukan ketepatan, ini mesti yang keras. Keras ni maksudnya yang banyak H, 3H, 2H, 4H, 5H, 8H dan seterusnya. Garisan sederhana bertona cerah untuk menghasilkan lakaran, penghurufan, anak panah, objek, garisan tengah. Ini tengah-tengah ni, H ataupun HB. Menghasilkan garisan yang tebal yang banyak B, 3B, 5B, 6B, 4B. Yang awak biasa guna tu untuk periksaan 2B. Saya kena pindah sikit gambar saya ni. Okey, peralatan sesuai melukis lengkung apa dia? Jangan tak ingat. Melukis bulatan atau lengkung, melukis garisan selari. Cubalah teka dulu sebelum awak tahu dia punya jawapan. Okey, penyediaan ataupun menyediakan lukisan kertas lukisan teknikal. Yang pertama kita belajar saiz dia dulu. Saiz ni semuanya double.
Maksudnya kalau AO tu yang paling besar. So, kalau saya ambil satu kertas A4 di sini, mana pula kertas A4 ni? Ini kertas A4. Separuh A4 ni, ini adalah A5. Lepas tu A4. 2 A4 jadi A3. Berdouble lah. Dan seterusnya A2, A1 dan juga A2. Okey, ini kena lukis. Tapi saya tak apalah. Saya tunjukkan saja. Nanti bila buku dah ada dan kita dah buat PDP bersemuka, awak boleh lukis bentuk dia, garisan binaan. Garisan binaan ni sepatutnya awak guna pensil HB. Garisan binaan ni sepatutnya awak guna pensel 2H. Objek ni dia tebal sikit, HB. Garisan terlindung. Siapa yang confuse saya cakap benda ni, boleh tengok buku teks muka surat 13. Garisan terlindung ni pun sama tebal juga sebenarnya. So dia pakai HB. Garisan tengah ini untuk merujuk kepada bulatan, dipakai H. Garisan satah pemotongan nampak dia macam tebal sikit, so dia pakai HB. Dimensi rujuk kepada ukuran, X tu mungkin 10 cm ke ataupun 100 mm ke kan, itu pakai H. Garisan phantom, garisan phantom ni panjang pendek-pendek, panjang pendek-pendek ni ini pakai H. Dan garisan tambahan ataupun unjuran ini juga pakai pensil H. Tapi yang penting sebenarnya awak tak tekan sangat. Jangan tekan sangat, susah nak padam. Okey, garisan label pada komponen mesin berikut. So kalau kita tengok kat situ, yang pertama A tu pada bulatan. So itu adalah garisan penengah ataupun garisan tengah. B ni awak tengok ada nak panah ni, ini adalah garisan satah ataupun satah potongan. C tu putus-putus, garisan terlindung ataupun tersembunyi. D tu kita tengok itu adalah garisan dimensi. Boleh? Laju sangat ke? Laju sangat tekan sendiri. Namakan jenis-jenis garisan berikut: garisan ufuk mendatar, garisan menegak, garisan condong, garisan selari dan juga garisan serenjang. Okay. Kita stop dulu. Sekian, terima kasih.